Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 23 Disember 2022 bersama dengan saya Nur Syaham Mama Amin. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mohtar hari ini tampil memohon maaf secara terbuka. Hal ini kerana beliau tidak berada bersama rakyat negeri itu ketika mereka terlibat dalam bencana banjir. Oleh kerana saya tidak dapat bersama dengan mangsa banjir pada tempoh 18 hingga 21, iaitu waktu yang kritikal, peak, waktu yang kemuncak ini, saya juga ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk memohon jutaan kemaafan dari seluruh mangsa dan rakyat negeri Terengganu di atas apa yang telah berlaku. Dan saya faham bahawa saya tidak boleh memberikan apa jua alasan dan sudah tentu tidak boleh membetulkan keadaan ketiadaan saya di sisi rakyat Terengganu. Naib Presiden PAS itu juga mengakui berada di luar negara dan berkata tidak ada sebarang alasan untuk dia tidak bersama-sama rakyat dalam tempoh yang kritikal itu. Dan saya membuat keputusan untuk meneruskan perjalanan ke luar negara setelah berlaku tanda penurunan. Manakala tempoh kemuncak itu hanya berlaku pada kemudiannya, itu pada 18 hingga 21 hari bulan, dan malangnya waktu puncak itulah waktu yang saya berada di luar daripada negara. Samsuri hari ini mengejutkan media apabila dilihat muncul melawat mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Binjai di Kemaman pada hari ini. Perkembangan itu hanya diketahui media menerusi perkongsian siaran langsung di laman Facebook rasminya sekitar jam 12.15 tengah hari tadi. Sebelum ini, bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam mendedahkan Samsuri sedang bercuti di New Zealand ketika negeri itu terjejas banjir. Perkara itu mendapat kecaman pelbagai pihak yang mengkritik ketiadaan Samsuri. Bekas Pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Muhammad Agus Yusof menolak sebarang jawatan dan tawaran Anwar Ibrahim. Dia berkata demikian dalam satu komen pada hantaran di Facebooknya. Kata Agus pada komen itu, dia menyokong kepimpinan Anwar kerana mahukan Perdana Menteri itu membawa perubahan kepada negara ini dan tidak lebih daripada itu. Pada hantaran yang sama, Agus menyiarkan klip video dia berjabat tangan dan berpelukan dengan Anwar dalam satu majlis makan malam semalam. Agus sebelum ini mempertahankan perlibatannya dengan kumpulan Profesor Melayu berkenaan yang secara terbuka menyokong Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Dalam pada itu, Agus yang pakar dalam sains politik dan sejarah berkata, dia cukup selesa dengan kehidupan dan kerjayanya sekarang di Indonesia. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memfalkan saman terhadap Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim. Ia berikutan dakwaan mengeluarkan kenyataan berbau fitnah bahawa Anwar berbohong menerima gaji RM1 ketika menjadi penasihat ekonomi Selangor. Anwar memfalkan saman itu menerusi Tetuan SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu dengan menamakan Ahmad Amzad sebagai defendant tunggal. Peguam SN Nair yang mewakili Anwar ketika dihubungi bernama berkata, saman itu difalkan pada 3.59 petang semalam. Pengerusi PH itu mendakwa pada 7 Disember lepas, Amzad telah membuat beberapa kenyataan kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran. Dakwa Anwar kenyataan fitnah itu membawa maksud dia tidak boleh dipercayai serta tidak jujur mengenai penerimaan jutaan ringgit daripada Kerajaan Selangor, menipu orang ramai dengan menyatakan menerima gaji RM1 sebagai penasihat ekonomi. Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu palsu, berniat jahat dan mempelekehkan imejnya yang disanjungi semua peringkat. Pada 8 Disember lepas, Peguam Anwar telah mengemukakan notis tuntutan supaya Amzad menarik balik memohon maaf kenyataan itu, namun dia tidak membalas tuntutan itu. Baik, berita seterusnya.
Kementerian dan agensi kerajaan perlu menghentikan penganjuran Majlis Besar-besaran untuk mengelak pembaziran perbelanjaan kerajaan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, ia termasuk pembelian pakaian baru bagi sesuatu majlis atau program yang dilaksanakan. Agensi, ia mesti dipertanggungjawabkan untuk mengurangkan pembaziran atau menghentikan pembaziran. Mengurangkan acara-acara yang meriah dan megah. Ada jabatan-jabatan umpamanya tiap majlis ada perayaan, ada pakaian baru, batik baru dan beberapa persiapan baru. Saya kata kita akan hentikan amalan tersebut. Anwar berkata jika penganjuran majlis atau acara akan membabitkan pembelian pakaian baru yang boleh diedarkan kepada kaki tangan grade rendah sahaja. Katanya pakaian berkenaan tidak seharusnya diberikan kepada dirinya, menteri maupun ketua setiausaha kementerian. Kalau nak bari, sediakan kepada yang miskin. Sediakan kepada pekerja-pekerja peringkat rendah. B40, pekerja-pekerja bawah dapatlah batik percuma, tak ada masalah. Tapi jangan bagi kepada saya, jangan bagi kepada menteri atau KSU, beri kepada yang di bawah. Kalaupun dah pilih nak beri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan konvensyen Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2022 di Putrajaya semalam. Hebat tak hebat bapa aku? Semua orang ni nak tolong dah. Yelah tu. Sembang apa tadi? Bersungguh. Kita pasal bapa suka tolong orang. Nasib baik ada mengingatkan. Hishamuddin Hussein berkata UMNO tidak boleh salah langkah lagi selepas parti itu bersama Barisan Nasional kalah teruk pada PRU15. Ahli Parlimen Sembrong berkata UMNO perlu menyedari dan menginsafi susulan kekalahan itu dengan membetulkan kelemahan yang berlaku. PRU ke-15 Barisan Nasional kalah teruk, hanya dapat 30 kerusi je. Satu keputusan yang patut menyinsafkan dan menjedarkan kita semua, khususnya warga UMNO dan Barisan Nasional. Sesungguhnya kita perlu lakukan penambahbaikan dan apa jua pembetulan yang diperlukan untuk parti kesayangan kita ini. Banyak sangat kerja kena buat kalau nak pulihkan semula keyakinan rakyat. Kita tak boleh salah langkah lagi. Beliau turut menolak tuduhan kononnya akan meninggalkan BN dan menyertai parti lain sambil menegaskan setia kepada UMNO. Satu soalan yang selalu orang tanya saya, pendirian macam mana dan selepas ini apa hala tuju dalam politik? Bagi saya mudah saja. Saya tetap UMNO dulu, kini, selamanya. Saya takkan ke mana. Yang cakap-cakap di luar sana hanyalah usaha untuk memburukkan dan menidakkan saya. Ketua Sayap Wanita Pejuang Cik Asma Ibrahim menyangkal dakwaan yang dibuat oleh Khairuddin Abu Hassan. Khairuddin mendakwa Cik Asma mempunyai agenda peribadi, bukannya berusaha membina kekuatan parti. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Cik Asma meminta Khairuddin memberi penjelasan berkenaan dakwaan yang dibuatnya itu. Semalam Khairuddin yang baru sahaja meletakkan jawatan sebagai Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan melancarkan serangan keras terhadap pihak yang dirujuknya sebagai munafik politik, parasit dan pengkhianat dalam parti itu. Dia antara lain berkata, terdapat ketegangan antaranya dengan pihak tersebut yang tidak dinamakan secara khusus. Bagaimanapun dia memetik nama Cik Asma dengan menyifatkannya sebagai pemimpin baru separuh masa yang telah merosakkan pejuang. Ini kerana katanya, Cik Asma mempunyai agenda kepentingan diri dan tidak membina kekuatan parti. Cik Asma juga berkata bahawa dia tidak perlu bersikap defensif terhadap dakwaan itu, sebaliknya Khairuddin yang perlu membuktikannya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.